Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Di antara soalan yang diajukan kepada pejabat mufti berkaitan dengan perkara yang boleh membatalkan ibadah puasa seseorang. Ya, terlebih dahulu ingin saya mengingatkan bahawa sesi ini bertujuan untuk memaklumkan kepada anda semua akan hukum hakam yang utama, the main things yang perlu untuk diketahui setiap Muslim berkaitan dengan ibadah berpuasa. Pembahasan berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa tidak seharusnya diperluaskan skop kerana ditakuti akan menyebabkan penumpuan kaum Muslimin terhadap perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa sahaja. Dan bukan terhadap ibadah puasa itu sendiri. Jadi dia punya fokus adalah terhadap benda yang boleh membatalkan ibadah puasa. Instead of beliau fokus terhadap ibadah puasa itu sendiri. Oleh itu sebahagian ulama berkata, ini tentang benda-benda yang boleh membatalkan puasa ni, kita hanya perlu tahu secara umum saja. And there's no need to go into the specifics of things lah. Jadi secara umum, perkara-perkara yang disepakati para ulama sebagai boleh membatalkan puasa seseorang adalah seperti berikut. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ya, ini of course lah, it's a given. Point number 2 adalah bersetubuh. Yang ketiga, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Adapun sekiranya disebabkan mimpi, ia tidak menyebabkan puasa itu menjadi terbatal. Poin yang keempat, muntah dengan sengaja. Poin yang kelima, menjadi gila ataupun hilang akal sepanjang hari. Poin yang keenam, menjadi murtad, na'udzubillah. Dan yang terakhir, tatkala datang haid ataupun nifas bagi kaum wanita. Nah, permasalahan yang sering ditanya berkaitan dengan memasukkan sesuatu ke dalam rongga jasad seperti mulut ataupun hidung, adakah boleh menyebabkan puasa seseorang itu menjadi batal? Sebagai contoh sekarang, mungkin dengan situasi COVID, penularan virus sekarang ni kan, mungkin ada sebahagian individu dia kena go for swab testing. Dia kena masukkan swab test kan melalui hidung tersebut ataupun wallahualam sekiranya melalui mulut. Adakah ia boleh menyebabkan puasa seseorang itu menjadi batal? Isu ini kita nak kena faham betul-betul tentang definisi dalam bahasa Arab namanya al-jawf. Al-jawf ataupun rongga. Nah, untuk saya jelaskan tentang rongga ni, Masya Allah, kita ada 4 mazhab dan 4 mazhab ini berbeza pendapat tentang rongga. Dan kalau saya nak jelaskan sekarang ni kepada para hadirin semua, video ni dah bukan jadi 10 minit tapi boleh jadi 1 jam. Oleh itu apa saya buat? Saya ringkaskan perbahasannya berkaitan dengan rongga ini kepada 2 bahagian utama. Jadi kita boleh bahagikan rongga ataupun al-jawf kepada 2 bahagian yang utama. Yang pertama, apa yang memasuki jasad melalui rongga yang biasa seperti mulut, rongga hidung, telinga, perut dan sebagainya. Dan jenis rongga yang kedua pula merupakan rongga yang berlaku disebabkan luka, sebagai contoh tebukan yang berlaku dekat kulit, kena injection ke kerana perlu melalui rawatan dan sebagainya. Jadi mulut merupakan saluran utama makanan dan minuman untuk memasuki jasad. Oleh itu menurut pendapat sebahagian ulama, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka dan dikeluarkan kembali tanpa sampai ke perut, ia tidak menyebabkan puasa seseorang itu terbatal. Ia merupakan pendapat mazhab Al-Hanafi, mazhab Hanafi kerana macam saya katakan tadi, ada 4 mazhab dan 4 mazhab ini berbeza pendapat tentang rongga. Ada ulama kata apa saja yang masuk dekat mulut boleh membatalkan ibadah puasa. Tapi kita ini berada dalam situasi yang boleh kita anggap situasi darurat, yang mana seseorang itu walaupun berpuasa tapi beliau perlu menjalani rawatan, perlu go for the swab testing dan sebagai contoh. Maka ketika itu apabila dimasukkan alat tersebut, sama ada dekat mulut beliau ke, dekat hidung beliau ke, lalu dikeluarkan dan alat itu tidak kekal dekat hidung ataupun mulutnya, maka puasanya tetap sah dan tidak memberi kesan kepada ibadah puasa yang beliau laksanakan, kerana alat itu hanyalah masuk seketika lalu dikeluarkan. Sama juga dengan seorang muslimah tatkala menyiapkan makanan untuk santapan ahli keluarganya untuk berbuka nanti kan, maka beliau boleh merasakan sedikit makanan di hujung lidahnya. Kemudian setelah tu meludahnya kembali dan tidak menelan. Saya cakap untuk beliau rasakan sedikit dekat lidah. Dan bukan dia dah makan satu sudu, dah kenyang, lalu dia kata taklah ni darurat. Tak, tu bukan darurat. Tapi yang diberi kemaafan adalah hanya apabila
makanan tu dia hanya rasakan sedikit dekat hujung lidah, maka insya-Allah puasanya tidak terbatal. Pada kesempatan lepas, kita telah membahaskan tentang jenis rongga yang pertama, yang boleh menyebabkan puasa seseorang itu insya-Allah sama ada menjadi batal ataupun kalau ikut pendapat ulama yang lain insya-Allah boleh diterima asalkan alat itu tidak kekal dekat dalam jasadnya. Antara isu-isu terkini berkaitan dengan rongga mulut adalah dengan menggunakan obat semput ataupun inhaler. Adakah ia boleh membatalkan ibadah puasa seseorang? Jadi perkara ini telah dibahaskan oleh para alim ulama, telah dibincangkan oleh para alim ulama dan mereka ada berbeza pendapat tentang isu ini. Ada dua pendapat utama. Ada yang kata batal dan ada yang berbeza pendapat lalu berkata insya-Allah penggunaan inhaler tersebut tidak menyebabkan puasa itu menjadi terbatal. Pendapat yang kedua ni merupakan sebagai contoh pendapat Syekh At-Tantawi, Syekh Dr. Muhammad Uqla dan badan-badan fatwa antarabangsa seperti Majma' Fiqh Al-Islami dan Fatwa Lajnah Ad-Daimah dan sebagainya. Jadi ada beberapa sebab serta dasar bagi pendapat kedua ni. Pendapat yang kata penggunaan inhaler itu tidak membatalkan puasa seseorang. Antara justifikasi mereka adalah yang pertama, kerana obat dari inhaler tersebut hanya terhenti di paru-paru dan tidak memasuki ke perut. Jadi kalau hanya terhenti di paru dan tidak memasuki perut, maka insya-Allah ia dianggap sebagai perkara yang dimaafkan dan tidak membatalkan puasa. Nah, itu hanya untuk obat inhaler. Jangan pula ada yang kata, Ustaz, macam mana pula dengan merokok? Merokok pun sama juga. Asapnya tak sampai ke perut, sampai ke dada. Tu tak boleh, nak pandai-pandai awak nak guna saya punya perkataan tak boleh. Jadi keringanan ini hanya diberikan untuk obat inhaler tersebut apabila ada darurat. Kemudian justifikasi yang kedua adalah ulama yang membenarkan, mereka kata apa? Jumlahnya terlalu sedikit. Perumpamaannya seperti anda berkumur-kumur ketika berwuduk. Air yang memasuki mulut ketika itu dimaafkan kerana jumlahnya begitu sedikit. Kemudian juga yang ketiga, mereka menyamakan juga dengan keringanan yang diberikan Islam ketika orang itu bersiwak. Jadi bersiwak ataupun berus gigi kan ketika berpuasa itu dimaafkan. Walaupun ada bahan-bahan daripada kayu siwak itu atau awak kalau berus gigi, ada bahan daripada obat gigi tersebut, nanti akan tertelan juga. Awak boleh terasa dekat hujung tekak ini. Tapi kenapa ia dimaafkan? Kerana jumlahnya begitu sedikit. Maka begitu juga dengan penggunaan inhaler tersebut. Dan pendapat yang kedua ini merupakan pendapat yang terpilih. Dan puasa seseorang yang menggunakan obat asma ini dianggap sebagai sah, insya-Allah, tidak perlu untuk beliau ragui. Dan selagi mana belum ada bukti yang nyata yang menyatakan bahawa puasanya tidak sah, maka tetap kita anggap puasanya sebagai yang sah, insya-Allah. Adapun persoalan yang kedua, ia berkaitan dengan rongga jenis yang kedua, saya katakan tadi. Rongga yang kerana ada luka dekat ataupun tebukan dekat kulit disebabkan suntikan, sebagai contoh orang kena ambil injection, kena ambil insulin, ataupun seseorang tu perlu melalui rawatan dialisis sebagai contoh. Ini jenis yang kedua ini juga dianggap sebagai saluran yang mana bahan obat ataupun makanan boleh memasuki jasad seseorang. Jadi dua persoalan yang sering diajukan oleh masyarakat berkaitan dengan isu ini ialah adakah sah hukum puasa seseorang yang perlu menjalani rawatan dialisis dan bagaimana pula tentang suntikan insulin bagi seseorang yang berpuasa. Jadi sebagai penjelasan umum, poin yang pertama, menurut jumhur ulama, darah yang keluar daripada tubuh itu tidak menyebabkan puasa seseorang itu menjadi batal. Dalilnya apa? Nabi pernah berbekam sewaktu Nabi berpuasa dan itu menjadi bukti bahawa berbekam itu ataupun mengeluarkan darah tidak membatalkan puasa anda. Jadi sekiranya anda berpuasa lalu anda ingin mendermakan darah, ada dua perkara yang kena anda tahu. First of all, awak lebih kenal diri awak kuat ataupun tidak kan. Kalau awak tak derma darah pun dah pening-pening, waktu tu janganlah nak derma darah waktu berpuasa. Jadi sekiranya anda tahu, anda yakin, anda ada kekuatan dan yang kedua, insya-Allah anda yakin tidak akan memudaratkan diri anda, maka anda boleh mendermakan darah walaupun ketika itu anda berpuasa dan insya-Allah puasa anda tidak batal. Jadi darah yang keluar daripada tubuh tidak menyebabkan puasa terbatal. Kemudian bagaimana pula hukum dialisis? Kerana darah itu keluar daripada saraf tangan, lalu melalui rawatan pembersihan dan penapisan, lalu dimasukkan semula ke dalam jasad.
Jadi ulama berbeza pendapat dalam isu ini. Saya ringkaskan pendapat Jawatankuasa Fatwa MUIS Singapura dan juga fatwa yang dikeluarkan di Mesir, sama juga dengan fatwa yang dikeluarkan di Malaysia, Muzakarah Fatwa di Malaysia. Badan-badan fatwa ini menetapkan bahawa dialisis tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Dasar mereka adalah apa? Dialisis ini tidaklah serupa dengan makanan maupun minuman sehingga boleh menyebabkan puasa itu menjadi terbatal. Oleh itu, selagi mana tiada bukti yang jelas yang membuktikan bahawa ia boleh membatalkan puasa, maka dialisis tetap dianggap sebagai tidak membatalkan ibadah puasa seseorang. Sebagai lanjutan bagi persoalan tadi tentang rongga di atas kulit ini, adakah boleh sekiranya seseorang itu yang berpuasa, beliau ini mengambil suntikan tertentu, sebagai contoh suntikan insulin. Jadi kita cuba nak membahaskan tentang isu berkaitan dengan suntikan insulin. Suntikan insulin digunakan buat mereka yang menghidapi penyakit kencing manis. Jadi perkara ini telah dibahaskan oleh para alim ulama. Terdapat beberapa pendapat yang berbeza di sisi ulama. Hatta di sisi mazhab Syafi'i sendiri, ada 3 pendapat yang berbeza. Ada yang berkata sekiranya darurat seseorang itu boleh mengambil suntikan, tapi ia boleh membatalkan puasanya. Syekh Muhammad Bakhit, mantan Syekh Al-Azhar, beliau berpendapat segala jenis suntikan tidak membatalkan puasa kerana ia tidak melalui rongga yang terbuka, tidak melalui saluran yang terbuka. Ulama di zaman ini telah mengkaji semula isu berkaitan dengan penggunaan suntikan tatkala seseorang itu berpuasa. Jadi suntikan ini terbagi kepada 2 bahagian utama. Yang pertama, suntikan yang diperlukan sebagai ubat, dan yang kedua, suntikan yang menyerupai makanan dan minuman seperti glukos sebagai contoh. Jadi pendapat ini menyatakan bahawa suntikan insulin ataupun ubat-ubatan tidak membatalkan puasa seseorang. Kenapa? Kerana suntikan itu tidak dianggap sebagai makanan dan minuman dan tidak pula sama dengannya. Jadi ingin saya menambah bahawa sesiapa yang sakit, beliau sebenarnya perlu mendapatkan pendapat doktor. Sama ada adakah ia selamat untuknya untuk berpuasa. Sekiranya beliau tidak mampu untuk menunaikan puasa, maka Islam mendatangkan dengan hukum yang meringankan situasinya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud sesiapa di antara kamu yang sakit ataupun musafir, dia boleh berbuka. Allah dah kata boleh berbuka. Dan insya-Allah nanti ketika dia sembuh, dia boleh qada dia punya puasa semula insya-Allah. Maka sekiranya beliau sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, beliau boleh mengqada puasanya setelah sembuh. Perhatikan kebajikan diri anda kerana Islam merupakan agama yang mementingkan kesihatan individu serta masyarakat insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.